Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati lagi majlis kita pada malam ini, bersama kita membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى صحابته وآل بيته وعلى من أحبهم إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Allah juga berfirman, sebagaimana yang sudah saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanallahu 'azim. Yang sekira-kiranya bermaksud wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkata-katalah, bercakaplah dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang benar. Nescaya Allah akan mengelokkan amalan kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Barang sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Subhanallahu azim. Yang saya hormati Syarani Imam seluruh berkuasa masjid, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat ibu yang dirahmati Allah sekalian. Seperti biasalah dan selama-lamanya ialah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan inayahnya serta taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah memanjangkan usia dalam keadaan kesihatan yang baik. Kita dapat sama-sama berada di masjid ini untuk solat berjemaah, kemudian diberi kesempatan oleh Allah juga untuk berada dalam majlis ilmu, majlis tazkirah kalau nanti masuk dalam Isyak. Mudah-mudahan semuanya itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh insyaallah. Baik tuan-tuan dan puan-puan ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, hari ini 7 bulan 7 bulan berada di awal tahun Masihi. Kalau tahun Islam ni awal Muharram tu, Muharram bulan Islam. Ini bulan Masihi. Kejap kan, kejap celik dah masuk hari ke-7 lah dalam tahun 2024. Tak terlambat kot untuk saya ucapkan selamat terbaru lah. Selamat terbaru dalam kehidupan kita. Hari ini banyak apa yang kita susun tu kita ikut tarikh kalender Masihi, kan? Kita ikut kalender Islam. Tarikh lahir kita pun kita lebih ingat tarikh lahir Masihi. Kita menghitung hari kira tarikh-tarikh urusan hidup kita dulu ni banyak kita guna tarikh Masihi. Kalau mati dia mati dia tengok tarikh Masihi, dia tak tengok tarikh bulan Islam. Jadi sebab ada orang kita tak boleh ni ucap ni kan bulan kita. Tidak ada
tidak ada apa-apa masalah. Baik ya. Jadi bila kita masuk dalam tahun baru ni, biasalah pasti kita akan ada orang-orang duk cerita tentang azab, apa yang kita nak, apa azab baru, apa azab tahun ni kan. Contohnya ada dua je lah Ustaz mengajar kan. Dalam kita nak menentukan azab kita ni, dia kata jangan lupa kita berazam dua perkara. Pertama, azam berkaitan dengan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Jangan tinggallah azab dalam apa, dalam kita nak berazam tu, terutama jangan kita lupa tentang azam kita untuk menunaikan dua tanggungjawab kita di atas muka bumi ini. Yang pertama iaitu sebagai hamba Allah. Sebab tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Quran sendiri kan, Allah sebut, Allah jadikan kita ni ada tujuan dia. Yang pertama, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini semua orang sedia maklum, kita pun banyak dah hafal dah ayat ni, surah Az-Zariyat ni kan. Kata Allah, sesungguhnya aku menjadikan jin dan manusia ni dalam untuk beribadah kepada aku. Jadi kita masuk tahun 2024 ni, contoh baru masuk ni. Jangan kita lupa untuk kita berazam mengupgrade kualiti ibadah kita. Saya pesan kepada diri saya sendiri sebenarnya ni, tuan-tuan nak ambil lah, tapi ini khusus kepada diri saya sendiri lah. Kan? Kita mengupgrade, kita menambah baik kualiti ibadah kita. Contoh kualiti ibadah, kalau dalam solat tu dah bagus dah, sembahyang seorang bagus, tapi nak bagi kualiti lagi solat itu, sembahyang berjemaah tu bagus dah, tapi nak tambah kualiti lagi dalam solat berjemaah tu, main masjid kan. Itu contoh-contoh lah. Dalam solat sendiri, kalau sebelum ni kita sembahyang sunat ke sembahyang fardu, kadang-kadang kita tak baca doa iftitah maupun benda tu sunat kan. Kita berazam untuk kita tambahkan kualiti solat kita, kita baca lagu doa iftitah. Ialah tak ada masalah ni. Kemudian bila kita dalam nak cepat kan, doa iftitah kita baca, kemudian kita ambil yang rukun-rukunnya. Surah selepas Fatihah pun kadang kita tak baca. Jadi kalau ada dalam kalangan kita di sini yang ada buat perangai itu, tahun 2024 ni kita tingkatkanlah sama-sama lah, kita tingkatkan kualiti dari sudut solat. Saya sebut ni kan berlaku juga pada saya pun, sama lah kan, time kalut-kalut ni kan. Kadang kita lepas takbir Allahu Akbar terus baca Fatihah. Bukan tak boleh kan, salah, cuma dari segi kualiti. Begitu juga kalau sebelum ni kita dalam solat kita, bacaan solat kita ada benda yang kita tak faham. Kita masuk tahun baru ni, kita berazam apa yang kita baca dalam solat kita, kita cuba untuk faham. Kita cuba untuk faham sedikit demi sedikit, insya-Allah. Itu juga dengan bacaan Al-Quran kita dan sebagainya. Doa-doa yang kita panjatkan, yang kita hafal panjang-panjang tu, mungkin sebelum ni kita tak faham makna. Kita hafal doa, baguslah hafal doa tu, tapi mungkin dalam doa tu kita tak faham. Saya nasihatkan diri saya sendiri kan? Ada juga kadang doa yang kita baca tapi kita tak faham maksudnya. Jadi bila kita masuk ke baru ni, kita berazam untuk kita faham apa yang kita panjatkan, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tazkirah kita ni ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah azam kita, kata pada asatizah ni, berkaitan dengan tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi. Itu dua tujuan Allah SWT kita, kalau inni ja'ilun fil ardi khalifah, dalam surah Al-Baqarah ayat berapa. Jadi dalam azam kita ni, kita kena tingkatkanlah dari sudut peranan kita, tanggungjawab kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini, khusus kepada diri kita sendiri, kemudian kepada ahli keluarga kita, tanggungjawab kita kepada
kepada ahli keluarga kita. Adakah kita berfungsi, adakah kita berperanan dengan baik. Kalau kurang, kita sama-sama berazam untuk kita memantapkan, kita upgradekan peranan kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Mungkin pada tahun lepas kita banyak duduk sendiri-sendiri, tak campur dengan orang, kan, tidak berfungsi, tidak berperanan yang baik. Untuk 2024 ni sama-sama kita tambah baik, kita upgrade dan juga kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini, memakmurkan muka bumi ini, terlibat dalam masyarakat, program masyarakat dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dua perkara ini kita tidak tinggal dalam azam kita. Cumanya tuan-tuan dan puan, bila kita berazam kita nak buat benda-benda yang baik ini, para asatizah kita juga ada sebut tentang kita pasti akan menghadapi ujian, pasti akan menghadapi cabaran. Sebenarnya kita kalah dengan azam ni, yang kita tak dapat tunaikan azam kita ni sebab kita kalah dengan ujian. Kita tewas dengan ujian. Saya dah bisa sebut kan, ada orang beriman ni akan diuji dengan lima jenis ujian. Jadi kita akan menghadapi. Dia disebut dalam kitab Makarimul Akhlak, tapi ada juga ulama kata dia bukan hadis. Allah saya dah sebut dalam kita menjadi pengajaran. Yang pertama, orang beriman ni dia akan berhadapan dengan orang-orang yang beriman itu sendiri. Itu sebagai mukmin yuhsiduhu. Orang beriman akan menerima cabaran, dengki, tak puas hati daripada orang-orang yang sama-sama beriman. Yang kedua, orang beriman ni dia akan menghadapi cabaran daripada golongan-golongan munafik. Wa munafiqun yubawahu. Orang munafik ni dia nampak misal tapi dia tak suka kepada kita. Bila kita nak buat baik tu ada saja halangan-halangan, ada saja ujian-ujian, ada juga gangguan-gangguan yang diberikan kepada kita. Sehingga kan kita kadang-kadang kita tewas. Kita tewas. Itu ujian. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa kafirun yuqatiluhu. Orang-orang kafir yang akan membunuh. Seperti mana yang disebut sebelum ini, bunuh sini ada dua. Satu, bunuh fizikal seperti mana yang berlaku di negara Palestin, negara umat Islam, di mana umat Islam dibunuh jasadnya. Tapi ada juga satu lagi, ulama, pembunuhan dari sudut fikri, pembunuhan dari sudut pemikiran kita, benda-benda yang boleh melalaikan kita. Dia sebut ni, kadang saya sendiri secara peribadi kadang-kadang mudah tewas dengan ni. Kan, dengan pembunuhan secara ini, kan? Dengan media-media sosial sekarang ni, dengan gadget-gadget dan sebagainya, semua tu menjadi cabaran kepada kita untuk kita nak mencapai azab kita. Dan yang keempat, wa nafsu tunazi'uhu. Nafsu yang akan nafsu ni sifatnya dia akan tarik kita untuk buat benda yang tak elok, yang melampau, yang lebih. Tapi kalau tak ada nafsu tak boleh juga. Tapi sifat nafsu dia akan ke arah tu, kan? Jadi kita akan menghadapi ujian daripada nafsu ni. Kita nak buat benda baik, nafsu akan cuba cari jalan macam mana nak tarik kita, nak menghalang kita daripada buat benda-benda yang baik. Dan yang kelima, sudah pasti orang beriman ni akan menghadapi cabaran daripada syaitan. Wa syaitanun yudhilluhu. Syaitan yang akan menyesatkan kita. So, kita sebagai orang beriman, inilah kita kena sentiasa ingat bahawa inilah halangan-halangan, cabaran-cabaran yang akan kita lalui. Dan cabaran ini dia tidak kira siapa, tidak kira ustaz ke, cikgu ke, apa ke, pasti akan menghadapi ujian ini. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama berjaya menghadapi ujian ini. InsyaAllah azam kita untuk jadi hamba Allah yang lebih soleh berbanding dengan tahun lepas, berbanding sebelum ini, untuk menjadi manusia, orang yang lebih bermakna, lebih berfungsi, lebih berperanan dalam kehidupan, dalam masyarakat. InsyaAllah akan berjaya, insyaAllah. Dan itulah pesanan para ulama dalam kita nak kita masuk ke bahawa kita berazam.
mukadimah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ibu yang dirahmati Allah sekalian, baik kita sambung bacaan kita ingat bab 145 minggu lepas tak ada? Minggu lepas kalau minggu lepas tak ada 145 kan? Lepas saya berusaha di pagi, jadi bermalam sana jadi tak sempat, jadi saya minta tolong Ustaz Fahmi Ustaz Fahmi nanti. Baik, bab 145 kita ada al-mufrad yang disusun oleh Imam Bukhari rahimahullah, muka surat 8. Bab 145. Bismillahirrahmanirrahim. Bab laisul mu'min bil-ta'an. Bab laisul mu'min bil-ta'an. Itu bab pada menyatakan bukanlah orang yang beriman itu ataupun orang mukmin itu yang bersifat mencela. Ini pun bukan juga benda baru, kita semua sedia maklum. Itu lebih kepada tazkirah sahaja. Dikatakan orang yang beriman itu dia tidak ada sifat suka mencela, suka memaki, suka mencaci. Wah, kalau kita dalam diri kita jadi mudah sangat mencaci maki orang, mencela orang, cek balik. Sebab ciri ini dikatakan bukan ciri orang yang beriman. Bukan ciri orang beriman. Kalau kita buat ni kita takut seperti mana yang ayat surah tadi kan. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Tapi kalau kita ada sifat suka mencaci, suka mencela, mencaci maki orang ni, takut-takut dalam diri kita itu tidak ada iman. Tidak ada iman. Baik, hadis yang ke-309. Hadis ini hadis dia taraf dia sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi. Asalnya hadis hasan, tapi ada riwayat-riwayat banyak, riwayat berkaitan dengan larangan mencaci, melaknat ini. Bahkan taraf hadis ini dinaik di sahih li ghairihi. Haddatsana Abdul Rahman bin Syaibah qala akhbarani ibnu Abi al-Fudayk an Kathir bin Zaid an Salim bin Abdullah qala ma sami'tu Abdullah la'inan ahadan qat laysa insanan wa kana Salim yaqulu qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi lil mu'min an yakuna la'ana. Kama qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi lil mu'min an yakuna la'ana. Kama qala. Daripada Salim ibnu Abdullah, dia telah berkata, aku sama sekali tidak pernah mendengar Abdullah melaknat akan seseorang selain seorang sahaja. Maklumat dia tak pernah dengar Salim bin Abdullah ni, dia kata dia tidak pernah dengar Abdullah bin Umar melaknat akan seorang selain daripada seorang sahaja. Sebagai manusia biasa, kadang-kadang kita terkeluar juga bila marah sembahyang kan. Dan Salim juga berkata, telah berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah bersabda SAW, tidak sayugianya, ni bahasa apa? Tidak sepatutnya bagi seseorang mukmin itu menjadi seorang pelaknat. La yanbaghi lil mu'min an yakuna la'ana. Laknat ni kita cakap benda yang tak elok kan? Caci, maki dan sebagainya. Itu Nabi kata apa? Tidak sepatutnya bagi orang beriman dia cakap benda-benda yang tak elok, benda-benda yang keji.
Dia bercakap ni dia datang daripada mana kan? Daripada lidah. Dia dosa lidah. Dia main daripada hati, tapi dah dia keluarkan lidah. Kadang kalau sampai dia fikir simpan hati tapi dia tak keluar daripada lidah tu, tak keluar perkataan keji tu, dia tak keluar. Tapi bila dia bercakap barulah kita kata keluar perkataan yang tak elok, perkataan laknat, perkataan celaka, perkataan yang keji, perkataan yang buruk daripada mulut kita. Dia terkait dengan dosa lidah. Sedangkan lidah ni adalah antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Banyak kan nikmat lidah ni. Hari ni kita boleh duduk makan sedap, rasa sedap sebab ada lidah. Lidah ni dalam peribahasa saja, kesimpulan bahasa. Lidah tidak bertulang. Maknanya dia boleh petik ya kan. Kita boleh ikut juga nak kiri kanan ke apa kan, atas depan semua boleh. Nikmat, nikmat. Ada mulut saja tak ada lidah, tak ada nikmat kan. Itu kita bayangkan, kita tak ada cakap tak bunyi tak? Oh gitu. Lidah. Jadi kalau kita menggunakan lidah ni salah guna kepada nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan kepada kita, nikmat lidah ni, maka sebenarnya kita sangat kufur kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan kepada kita. Sebab tu fungsi lidah ni untuk membantu kita cakap dengan baik. Sebab tu kalau ada orang yang lidah ada yang panjang, ada yang pendek kan. Kalau yang pendek tu dia cakap pun lain. Jadi lidah ni Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, jadikan ni ada fungsi dia. Pertama mungkinlah pasti untuk apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, nikmat lidah ni, untuk kita ingat, untuk kita zikir, untuk kita sebut perkara-perkara yang baik, untuk kita berzikir kepada Allah. Guna lidah kita untuk kita baca Quran, untuk kita baca hadis Nabi Sallallahu. Bacalah apa saja yang baik. Kita boleh berborak dengan kawan kita, cakap benda-benda yang baik dengan lidah. Apalagi fungsi lidah kan, untuk kita mendapat ilmu dan juga menyampaikan ilmu. Kita nak boleh baca, untuk kita tambah ilmu ni, kita nak ajar orang melakukan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar dengan lidah. Dan dengan lidah juga kata ulama ni adalah untuk kita nak menzahirkan, melahirkan, menunjukkan perasaan kita kepada orang lain melalui perkataan-perkataan. Jadi itu antara fungsi lidah. Jadi jangan kita guna lidah kita ni untuk kita cakap benda-benda yang tak elok. Sebab tu saya bawa sikit dalam kitab Ihya Ulumuddin, di mana Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dia telah menyatakan apa kejahatan-kejahatan yang boleh berpunca daripada lidah. Saya ambil daripada Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Antara kejahatan-kejahatan daripada lidah ni, selain daripada yang sebut tadi lah, daripada hadis dia tu sebagai contoh anak tu, kita bercakap benda-benda yang tak perlu, benda yang tak perlu kan? Itu menyebabkan kadang kita terbabas, kita bercakap benda-benda yang sia-sia. Kemudian antara lain lagi disebut kita bercakap berlebihan. Kemudian kita berbuat dalam perkara maksiat, kita guna lidah kita untuk cakap benda-benda maksiat. Kita guna lidah kita untuk bertekad, ni dosa-dosa lidah. Untuk bergaduh, mengaji, memaki, berkata-kata dengan perkataan yang kotor, melaknat orang,
senda gurau yang berlebihan, menghina dan mengejek orang, membocorkan rahsia juga disebut oleh Imam Ghazali. Sebab lidah. Berbohong ataupun berjanji berdusta. Dia janji kemudian dia berdusta. Itu pun sebab main daripada kot lidah. Kemudian apa lagi? Mengumpat. Kemudian namimah nanti kita akan jumpa hadis lagi ke depan tentang namimah. Namimah ni dia suka mengadu domba, suka buat bagi orang bergaduh. Ini sebab lidah. Kan? Ada dalam masyarakat kita ni namimah. Salah satu namimah. Dia ni tak ada kerja lain, suka duk pelakar orang, nak bagi orang bergaduh. Nak bagi orang bergaduh. Hati-hati. Kemudian dia sebut antara dosa lidah juga adalah kejahatan lidah juga, seperti bersifat talak dua muka. Depan kita lain, belakang kita dia cakap lain. Lidah. Itu antara kejahatan-kejahatan yang daripada lidah yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Daripada hadis ni kita kena sama-sama jaga lidah kita. Jangan jadi orang yang suka bercakap mengeji, menghina orang lain. Sebab kata Nabi, tidak sepatutnya orang beriman ada perangai macam itu. Wallahu a'lam. Baik, seterusnya hadis yang ke-310. Hadis ni sanad dia dhaif. Sebab dalam tu ada dalam kitab sebut, kitabnya surah Al-Fadlu bin Mubashir tu, dia ni perawi yang lemah. Baik, hadisnya haddatsana Muhammad bin Salam qala haddatsana Al-Fazari an Al-Fadl bin Mubashir Al-Ansari an Jabir an Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, inna Allah la yuhibbul fahisha al-mutafahisha wala sayyah fil aswaq. Jabir bin Abdullah radhiyallahu qala Rasulullah SAW, inna Allah la yuhibbul fahisha al-mutafahisha wala sayyah fil aswaq, atau kama qala. Daripada Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, beliau telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang melakukan perbuatan keji lagi mengucapkan perkataan keji. Fahish ni orang yang panggil orang tu, dan mutafahish dia buat pula benda-benda yang buruk, yang keji, fahisyah. Sesungguhnya kata Nabi, Allah tidak suka kepada orang yang melakukan perbuatan keji lagi mengucapkan perkataan yang keji. Maksudnya orang panggil buruk lah. Buruk ini bukan saja dengan apa kita kata, dengan lidah dia, tapi mungkin dengan tangan dia, dengan kaki dia. Mungkin dia ni suka mencuri, suka yang dia menggunakan selain daripada lidah dia. Kemudian dia juga buat apa? Dia bercakap juga dengan perkataan yang buruk, yang tak elok. Jadi kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala tak suka. Dan satu lagi golongan yang disebut, Allah juga tidak suka kepada orang yang, kalau ikut terjemahan dia ni, wala sayyah fil aswa' ni orang suka menjerit-jerit, terpekik-pekik di tempat orang ramai. Kalau saya sebut sebagai di pasar lah, terlolong. Macam mana contoh? Ada tak orang kalau dia promosi barang tu, jual barang tak apa kot,
Yang ni mungkin kalau dia cakap tempat-tempat orang ramai, dia suka cakap kuat. Cakap kuat. Ini pun juga bukan adab seorang yang beriman. Sampai tengok tak? Ini pun ada orang macam ni. Dia cakap kuat tempat orang ramai. Ada ni. Ada. Seingat minggu lepas berlaku dekat Simpang 4. Dia kali sukan tu, singgah makan tengah hari dia tu. Jadi kita nak makan ni jadi tak selesa. Dia bercakap 2-3 orang meja tu, tak apa, dia tak puas hati kata kan. Dia bercakap tu kuat sampai kita ni bukan nak dengar sangat, tapi dia jadi terpaksa dengar. Dia marah kat, tak tahu dia marah kat siapa. Ingat dia tak puas hati ke, sebutlah kontraktor apa benda dia pun tak faham. Jadi bila dia bercakap kuat tu, dia mengganggu orang. Agak tak adalah dalam kita masjid kita ni malam ni yang jenis orang yang jenis macam tu. Kecuali dia telinga tak berdengar, itu lain lah kan. Ada juga orang dia pada dia tu mungkin ada masalah pendengaran dan sebagainya, tak apa. Dia ni sihat elok, tapi jenis bercakap kuat. Bercakap kuat. Itu berlaku lah. Ingat berlaku minggu lepas, hari Sabtu lepas. Ini cakap kuat. Yang itu Allah Subhanahu Wa Taala tak suka. Allah Subhanahu Wa Taala suka. Jadi kita nampak mudah-mudah benda yang biasa, tapi dalam Islam ada adabnya. Ada adabnya. Kalau kita jual barang, kalau duduk pasal malam, kan dia promosi lelong barang, itu tak apa. Ini memang dia mudah ya, bila kita ramai orang tak selesa, maknanya perbuatan kita tu dah menyusahkan orang lain. Perbuatan tersebut dikira mengganggu orang lain, boleh mendatangkan dosa. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala dan saya yang minggu lepas tu rasa macam lambatnya order ni sampai, dah kita nak makan cepat-cepat. Ingat dia habis makan tu dia balik lah. Dia makan dengan anak dia, tu orang, ni ada kawan dia duduk meja lain, cakap aku kuat kan. Dia habis makan dia balik tak? Dia boleh join pula meja kawan dia sebelah, cerita lagi apa yang dia tak puas hati tu. Ini contoh je lah. Tempat orang ramai, jaga lidah kita. Jangan cakap sampai menyusahkan orang lain. Kadang berlaku juga kedai-kedai yang kadang-kadang kedai-kedai yang budak-budak muda-muda duduk lepak ni, kedai mamak ni. Ini pun dia suka cakap kuat-kuat dia. Kan, cakap kuat-kuat, gelak kuat-kuat dan sebagainya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala tak suka perbuatan-perbuatan tersebut. Baik, seterusnya hadis yang ke-311. Hadis ini hadis sahih. Hadis sahih. An Abdul Wahhab an Ayyub an Abdullah bin Abi Mulaikah an Aisyah radhiyallahu anha anna Yahudan atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum faqalat ya Aisyah wa alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum qala mahla ya Aisyah alayka birrifq wa iyyak والعنف والفحش قالت أولم تسمع ما قالوا أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه أو كما قال. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya orang-orang Yahudi telah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka telah berkata kepada Nabi, Assalamu alaikum. Maksudnya semoga mati atau binasalah ke atas kalian. Maka Aisyah bila dia dengar orang Yahudi kata beri salam dia tu, dia Aisyah kata apa? Ke atas kalian juga kebinasaan. Wa alaikum wa la'anakumullah. Ke atas kalian juga kebinasaan, moga laknat Allah ke atas kalian. Kemudian wa ghadiballahu alaikum.
dan juga kemurkaan Allah ke atas kalian. Maknanya wa'udhiba tu kalau dalam apa yang syarat itu maksud tu lebih keras lagi daripada laknat. Dia bila Nabi dengar tu, Nabi kata apa? Nabi SAW bersabda, mahla ya Aisyah, relax, tenang, tenang. Hendaklah engkau bersifat lembut serta berwaspadalah dengan sifat keras dan keji. Nabi peringat. Bila cakap tu hati-hati, kan? Jangan sampai terlalu keras sehingga keluar perkataan-perkataan yang tak elok. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, tidakkah engkau mendengar apa yang telah mereka katakan? Aisyah kata Nabi, takkan adakah kau tak dengar kan apa yang diucapkan oleh Yahudi, ya, mendoakan kebinasaan kepada kamu. Nabi SAW bersabda, tidakkah engkau mendengar apa yang telah aku katakan? Aku telah pun menjawab ke atas mereka dengan ucapan wa'alaikum. Maksudnya apa yang Yahudi itu Nabi kata wa'alaikum, benda apa yang salah semua kembali kepada kamu. Maka akan diperkenankan doaku pada mereka, namun tidak dikabulkan doa mereka kepadaku. Nabi apa yang dia berucap minta kebinasaan kepada itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak makbul, tidak berkenan. Tapi apa yang Nabi jawab itu kepada orang Yahudi tadi, Allah akan berkenankan. Ini yang Nabi nak jaga. Sebab kalau tidak disebut hati-hati dalam mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Kalau kita lihat daripada hadis ini, ada beberapa penjelasan. Yang pertama, disebut dalam kitab ini seperti anjuran agar kita ni berlemah lembut kepada ahli kitab. Selain daripada itu, Nabi SAW juga mengajar kita bagaimana untuk kita menjawab salam daripada ahli kitab atau daripada orang bukan Islam. Dan kita sebenarnya boleh untuk bersama-sama dalam majlis ataupun terlibat dalam program aktiviti yang dalamnya ada orang-orang kafir ataupun orang-orang bukan Islam. Itu cara kita jawab. Nabi SAW menunjukkan kepada kita, dia suruh menjaga lidah kita daripada cakap benda-benda yang kotor, yang keji. Baik, seterusnya hadis yang ke-312. Hadis ini hadis marfu', hadis sahih juga. Terang hadis sahih. Haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Abu Bakr bin Ayyaz an Al-Hasan bin Amr an Muhammad bin Abdul Rahman bin Yazid an abihi an Abdullah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa al-mu'min bit-ta'an wal li'an wal fahish wal bazi atau kama qala. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, baginda telah bersabda, bukanlah orang mukmin, yakni orang mukmin yang sempurna itu orang yang suka mencela, melaknat, membuat perkara keji dan juga bercakap kotor ataupun diterima sini sebagai serupa. So kalau kita lihat ini riwayat yang lain, cerita benda yang sama. Nabi dalam disebut orang tu tidak dikira beriman, bukanlah orang beriman, iman yang sempurna ni. Orang betul-betul beriman ni, kalau orang tu dia suka mencela, melaknat, dia buat benda-benda yang tak elok, benda-benda kotor, dan juga dia bercakap percakapan yang kotor, cakap hujah, cakap ini. Kita nampak mudah ni, tapi kadang-kadang kita boleh lihat dalam masyarakat, kadang ada orang yang dia keluar je mulut dia suka cakap benda-benda yang tak elok, kan? Kadang kita panggil orang kan, sial,
Kan budak, saya tengok budak muda-muda ni banyak ni. Betul orang lah kan. Setakat ni saya tak nampak lah kat sini kan. Tapi kalau budak-budak muda kalau dia bercakap sama-sama dia, ni kena ingat tengok. Kita duduk, biasa saya jumpa kat kedai lah kan. Makan kat kedai tu, dia tengok kat sama-sama orang dia. Babi, sial, celaka kau kan. Dia baik tu, tapi perkataan-perkataan tu apa nama? Perkataan-perkataan yang kotor. Kita tidak boleh jadikan apa nama benda tu biasa. Macam mana saya biasa tak boleh. Benda yang tak elok tak boleh dibiasakan. Walaupun kita boleh terima. Budak ni ingat remaja-remaja lah kan. Betul jalan-jalan lah kot. Tapi budak-budak tu biasa boleh cakap sama dia tu kalau kat kedai. Kita nak makan dia pun rasa macam nak tegur pun tu dah tak ada kekuatan kan. Tapi dalam hati tu tak apa, geram dia, tak puas hati kan. Boleh kira itu perkataan yang biasa disebut. Kalau kita ada anak-anak, kita sama-sama beringat lah kan. Sial, celaka, babi tu itu macam betul kata dia Nabi. Allah silap siapa tu kan. Takkan kat sekolah ajar benda itu? Tak ajar kan. Masyarakat kita membenarkan dia jadi macam tu. Kita libang ni kan. Dia apa, bukanlah orang beriman. Tidak dikira sebagai iman yang sempurna jika keluar orang-orang ini dia suka cakap benda-benda yang tak elok. Auzubillah min zalik. Mudah-mudahan tak adalah anak kita, saudara kita, adik-adik kita terpelihara daripada jenis yang suka bercakap benda-benda yang kotor. Takut nanti bila dia jadi terbiasa itu, lama-kelamaan dia jadi budaya dalam masyarakat kita. Budaya itu bukan budaya yang elok, budaya yang tak elok, walaupun diterima oleh kebanyakan orang. Apalah, tu orang yang penting pada saya kita baca ni, kita jadikan dia sebagai peringatan untuk diri kita sendiri lah. Masuk juga saya, masuk juga saya. Kadang-kadang time kita geram, time kita marah, keluar lah, keluar. Oh, ni ada satu kes, ada satu hal sih. Aku tempat dia kan. Dia tanpa sengaja keluar keadaan bodoh tu, keluar juga kan. Ada kadang-kadang tu. Lepas tu dia salah, kenapa lah, minta maaf. Sebab kadang waktu-waktu yang kadang kita apa nama, luar kawalan kita. Tambah pula kalau kita ni dengan anak-anak kita tuan, ni pun tazkirah ada tuan lebih maklum. Yang kita keluar kata-kata elok kepada anak kita, sebab bimbang-bimbang cuma apa yang keluar daripada mulut kita ni sebenarnya satu doa. Semua kita tahu kan, bodoh lah kau ni, hati-hati kan. Takut masa kita sebut tu Allah Subhanahu Wa Taala makbul pula. Bodoh semua anak kita. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah, malas kan. Takut-takut dia jadi Allah makbul kan apa yang kita sebut tu. Jadi kita sama-sama beringat. Sebab lidah kita ni tidak bertulah. Baik, hadis yang seterusnya berkaitan dengan apa nama, cakap benda-benda yang tak elok, dosa-dosa lidah juga. Hadis yang ke-13, hadis ini adalah hasan sahih. Hadis marfu', hadatsana Khalid bin Makhlad qala hadatsana Sulaiman bin Bilal an Ubaidillah bin Salman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lizil wajhaini an yakuna amina. Kata Nabi pun la yanbaghi lizil wajhaini an yakuna amina. Atau kama qala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda Nabi SAW telah bersabda, tidak seyogianya, yang tidak patut bagi orang yang mempunyai dua muka, ini talak dua muka, menjadi orang yang dipercayai
yakni diberi amanah. Jadi orang yang jenis talam dua muka ni, depan kita cakap lain, belakang kita cakap lain ni, orang ni sepatutnya tidak layak diberi amanah, tanggungjawab. Ini pun bahaya. Dah tak ada kat kita. Dia pun takut juga ni. Saya cakap ni peringatan yang bagus untuk kita, kan? Depan kawan kita cakap lain, puji. Belakang kawan kita, habis dia mengata umpat dan sebagainya. Kadang dia tak cakap aku lisan, aku lidah ni, balas aku WhatsApp pun, kan? Ini kita jaga. Ini pun menyebabkan apa yang tadi? Dosa daripada lidah. Kalau dah ada, harap tak ada lah. Kalau dah ada, benda yang lepas kita jenis panggil macam ni, kita mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita. Sudah, saya belum ada. Pasti mungkin ada. Bukan kalau ada, saya ingat pasti ada, kan? Bila kita jenis cikgu ni, dia cakap, kan? Banyak cakap ni kadang-kadang ada benda yang kita jenis termasuk jenis yang kita jenis dalam buka ni. Tapi kalau dalam situasi tertentu ada boleh, kan? Macam kita tak nak jadi bergaduh, kan? Tujuan kita baik, kan? Walaupun kawan kita cakap lebih kurang, tapi bila jumpa kawan kita tak ada dia cakap benda yang elok semua. Itu kalau tujuan kebaikan. Yang ini memang tujuan dia untuk kerosakan, bukan untuk tujuan kebaikan. Jadi ini kita belajar dengan ada jenis orang yang sifat pandang dua muka. Sebab apa orang macam ni kata Nabi, dia tak layak diberi amanah. Tak layak diberi amanahnya apa? Berat dosa ni, sedapat keburukan ni, dosa lidah ni bukan benda yang ringan. Tidak layak pegang amanah, diberi amanah. Baik, dia ada dua hadis lagi kaitan dengan bab 145 ni. Hadis yang ke-314 itu sama, saya baca terjemahan dia saja. Kita habiskan bab ni. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia telah berkata, sehina-hina akhlak orang mukmin itu adalah suka mengkeji. Hadis ini hadis sahih. Sehina-hina perangai orang beriman itu ialah dia guna mulut dia untuk mengeji, cakap benda tak elok dengan orang. Dan hadis yang ke-315 daripada Muhammad bin Ubaid Al-Kindi Al-Kufi, daripada bapaknya, dia telah berkata, aku telah mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, para pelaknat telah pun dilaknat. Telah berkata Marwan, yakni dilaknat orang yang suka melaknat orang. Orang yang suka mengeji ini, Allah Subhanahu Wa Taala pun akan keji, akan melaknat juga kepada orang yang seperti ini. Di sini ada dhaif, sebab dalam ni ada Muhammad bin Ubaid dan juga bapa dia tu kita sebut majhul, yang tidak dikenali taraf dia dhaif. Tapi kalau tengok dua orang lain lagi, banyak lagi sebut tentang berhati-hati, jaga lidah daripada berkata-kata, bercakap benda-benda yang tak elok, laknat orang, celaka orang, maki orang, keji orang ni. Semua Allah Subhanahu Wa Taala larang. Tidak dikira seorang yang beriman kalau dia tidak menjaga lidah dia daripada cakap benda-benda yang tidak elok yang terjadi. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ni, kita sama-sama dapat beramal, kan? Sama-sama kita dapat jaga lidah kita. Biarlah lidah kita ni kita guna sebaik mungkin, kita cakap benda-benda yang baik-baik saja, benda-benda yang tidak mendatangkan dosa kepada kita, benda-benda yang tidak menjadi maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang bermanfaat semua datang daripada dia sendiri. Semoga ada manfaat apa yang kita kongsi pada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan mubaraka.
ومعصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.